Salam Keluarga Malaysia, berita perdana edisi Jumaat 12 Ogos bersama saya Ivan To dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. KDNK suku kedua 8.9%, ekonomi negara teruskan momentum pemulihan. 6.4 bilion ringgit diperuntuk Kerajaan Persekutuan laksana 54 projek infrastruktur dan pembangunan di Kelantan. Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebanyak 8.9% pada suku kedua 2022. Susulan permintaan domestik yang kukuh disokong pemulihan pasaran pekerja serta sokongan dasar yang berterusan. Bank Negara Malaysia BNM menyifatkan peningkatan pertumbuhan itu mencerminkan kegiatan ekonomi yang kembali normal apabila negara beralih ke fasa endemik serta pembukaan semula sempadan antarabangsa. Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, ekspor terus disokong oleh permintaan yang kukuh untuk produk elektrik dan elektronik. Dari segi sektor, pertumbuhan terus didorong oleh sektor perkhidmatan dan sektor perkilangan. Susulan pertumbuhan 6.9% yang memberangsangkan bagi separuh pertama 2022, ekonomi juga dijangka terus berkembang bagi tempoh berbaki tahun ini. Dalam pada itu, BNM masih mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi antara 5.3% hingga 6.3% bagi tahun ini. Meskipun permintaan luaran mungkin memberi kesan kepada pertumbuhan global yang lebih perlahan, ekonomi negara akan terus disokong oleh permintaan domestik yang kukuh. So for the third quarter, the annual growth would be even much higher than the second quarter. Because of the base effect, all in all, for the whole year, we are still sticking to our growth forecast of 5.3 to 6.3. Pertumbuhan juga akan mendapat manfaat daripada keadaan pasaran pekerja yang semakin pulih. Selain itu, ketibaan pelancong yang lebih banyak serta pelaksanaan projek pelaburan. Pertumbuhan suku kedua KDNK yang agak cemerlang sebanyak 8.9% dijangka terus mengekalkan momentumnya pada suku ketiga. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia didorong oleh prestasi yang menggalakkan dalam perdagangan asing dan pelancongan. Menerusi kenyataan, beliau berkata kerajaan yakin ekonomi Malaysia mampu mencapai unjuran pertumbuhan KDNK 2022 secara rasmi sebanyak 5.3% hingga 6.3%. Ekonomi Malaysia telah meneruskan momentum pemulihannya memandangkan pertumbuhan 8.9% pada suku kedua telah melangkaui pengembangan 5% pada suku pertama. Ia sekaligus mengatasi prestasi ekonomi beberapa negara maju termasuk serantau seperti China 0.4%, Amerika Syarikat 1.6%, Kesatuan Eropah 4.0% dan Singapura 4.4%. Beliau mengaitkan prestasi suku kedua yang kukuh ini kepada dasar pengembangan fiskal melalui bajet 2022, limpahan positif daripada bantuan kewangan serta pakej rangsangan ekonomi dan bajet 2021 termasuk dasar monetari yang kekal akomodatif. RM6.4 bilion diperuntukkan setakat ini bagi kemudahan infrastruktur dan pembangunan di Kelantan. Peruntukan berkenaan termasuk projek Lebuh Raya Central Spine Road CSR dan projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kraib. Laporan Jasmaidi Arif yang mengikuti jelajah FT Roadpedia. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peruntukan itu meliputi 54 projek. Keseluruhannya 6.4 bilion adalah untuk negeri Kelantan ni nilai projek
yang daripada kajian persekutuan yang merupakan infra, bila kata infra merangkumi jalan dan juga bangunan-bangunan persekutuan yang dibina dalam peruntukan Kementerian yang dilaksanakan melalui JKR ataupun Kementerian Kerja Raya. Menerusi jelajah FT Roadpedia, tinjauan diteruskan dengan melihat kemajuan projek pembinaan, jejambat dan naik taraf jalan sedia ada sepanjang 1.56 km dari arah Kota Baru merentangi bulatan Wakaf Baru ke Pengkalan Kubur. Projek yang diluluskan dalam Rolling Plan 2 Rancangan Malaysia ke-11 ini telah pun mencapai status kemajuan 88%. Ia dijangka siap sepenuhnya penghujung November tahun ini dan ia bakal memanfaatkan pengguna jalan raya di samping mampu menyurai kesesakan di bandar Wakaf Baru ini. Projek yang bernilai 105.5 juta ringgit ini dijangka siap sepenuhnya pada Disember depan. Tinjauan diteruskan ke Jalan Persekutuan FT66 melibatkan projek menaik taraf Jalan Jeli, Kampung Reka Loa, Kuala Balah, Dabong. Ia bertujuan mengatasi banjir dengan menaikkan aras jalan dan beberapa skop kerja dan dijangka selesai pada November 2023. Jasmadi Aruf, RTM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani di Istana Negara. Majlis menghadap itu julung kali buat Sheikh Mohammed yang kini dalam rangka lawatan rasmi ke Asia termasuk Malaysia. Dalam pertemuan kira-kira 30 minit, Sultan Abdullah dan Sheikh Mohammed menyentuh berkenaan hubungan dua hala yang erat terjalin antara Malaysia dan Qatar sejak 1974. Kedua-dua pemimpin bersetuju untuk mengukuhkan perdagangan dan ekonomi antara kedua-dua negara ke tahap yang lebih tinggi, sekaligus meningkatkan jalinan hubungan ke tahap perkongsian strategik pada masa hadapan. Sultan Abdullah turut menzahirkan harapan serta mengalu-alukan syarikat-syarikat Qatar untuk terus mengembangkan perniagaan dan pelaburan di Malaysia termasuk dalam bidang pembangunan hartanah. Pada 2021, Qatar merupakan rakan dagangan ke-6 terbesar Malaysia dan destinasi ekspor serta sumber import dalam kalangan negara Asia Barat. Walaupun menghadapi cabaran ekonomi akibat pandemik COVID-19, jumlah perdagangan Malaysia dengan Qatar pada tahun lalu meningkat sebanyak 24.4% kepada 634.2 juta dolar Amerika. Sementara itu, Malaysia dan Qatar komited untuk meneruskan bantuan kepada Palestin dan Afghanistan. Komitmen itu dizahirkan hasil pertemuan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah bersama Sheikh Mohammed di Putrajaya. The bombing of Gaza by Israel and we also agreed to work together in rendering humanitarian assistance in Afghanistan and a few other areas of concern. Generally speaking, Qatar and Malaysia are on the same page on most of these issues. We are very much concerned about the humanitarian situation and the deterioration of the humanitarian situation there in Palestine and especially in Gaza after the last round of bombing that the people in Gaza have been exposed to. We very much also welcome to work together on the humanitarian front over there. Pertemuan ini merupakan susulan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Qatar pada Mac lalu. Ia juga sebagai persiapan awal lawatan negara oleh Amir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al-Thani ke Malaysia pada tahun depan. Pelbagai teknologi diperkenal bagi menggalakkan masyarakat menceburi bidang pertanian sekaligus membantu menangani isu rantaian bekalan produk tani kerana ia mampu dihasilkan sendiri. Perincian lanjut bersama wartawan Syamimi Saripan.
Menghadapi stigma pertanian hanya boleh dilakukan masyarakat luar bandar, aktiviti bercucuk tanam kini boleh dijalankan di kawasan perumahan bandar. Malah penggunaan teknologi kit hijau membolehkan individu yang tinggal di pangsapuri dan kondominium bercucuk tanam melalui sistem penyiraman pasu sendiri. Teknologi yang dibangunkan Mardi itu sesuai dipraktikan bagi pertanian komuniti. Kita menggalakkan petani-petani di kawasan bandar untuk menanam sayur sendiri di kawasan perumahan. So itu boleh menjaminlah untuk security makanan di isi rumah lah terutamanya. Dan teknologi pertanian bandar ni telah terbukti dapat mengurangkan perbelanjaan dapur lah. Menyedari peri penting produk pertanian, keluarga Malaysia telah buka mata untuk mempelajari ilmu pertanian secara lebih mendalam. Tidak sekadar hobi ketika fasa PKP, mereka juga berjaya menjana pendapatan lebih menerusi hasil tuaian yang diperoleh. Okay, saya sendiri sekarang ni baru saja menceburi bidang pertanian oleh kerana pandemik ataupun MCO baru-baru ini. Saya rasa apa yang kerajaan cuba untuk lakukan sekarang ni bagus, cuma mungkin ada lagi cara-cara untuk mempercepatkan proses untuk kita tangani food security issue ni. Lagipun nak tanam sayur sekarang ni dah banyak sangat cara yang you boleh buat macam urban farming. You boleh beli you punya hydroponic set. So benda-benda tu I rasa government dah bagi awareness on that lah. Cumanya nak tak nak je lah. Kalau di rumah boleh tanam-tanam pokok. Kalau ada tempat di luar kan, tapi tempat parking kan situ ada tempat yang boleh tanam pokok ke, tanam yang sayur-sayuran ke, boleh cukup sendiri makan, boleh bagi-bagi pada jiran-jiran pun okey kan. Di Maha 2022, pelbagai teknologi pertanian moden dipamer. Antaranya teknologi tanaman bertingkat dan sistem tanaman vertikal yang sesuai kepada petani komersial. Pertanian komuniti ini secara tidak langsung telah menggalakkan penyertaan lebih ramai orang untuk mencuburkan diri dalam bidang bercucuk tanam. Di samping dapat menjimatkan perbelanjaan harian, malah ia juga telah menyokong hasrat kepada dasar jaminan keselamatan makanan negara. Syamimi Sarifan, RTM. Ya, lagi tarikan di Maha 2022 dan ini pula mengenai percutian berkonsepkan alam sekitar Pavilion Agro-Tourism di Maha 2022 yang menawarkan pelbagai destinasi yang boleh anda kunjungi bersama keluarga. Ya, ronda-ronda keluarga Malaysia akan berkongsikan kepada anda destinasi menarik itu di Maha 2022. Saksikan. Saya dekat Dewan Sri dekat Pavilion Agro-Tourism ni kan. Kat sini kalau anda semua nak jalan-jalan suka nature, kata nikmati keindahan alam semesta, kat sini ada. Jom tengok apa yang menarik kat sini. Bagi anda yang menyintai alam sekitar, pelbagai destinasi tersedia di Pavilion Agro-Tourism ini. Anda pastinya terpesona menyertai pelbagai aktiviti menarik yang turut disediakan di sini. Susah juga benda ni sebenarnya. Nak buat cincin nampak kan senang, tapi agak susah lah. Dia kena ada kata passion, semua dia kena ada lah. Kena sabar banyak kan. Siap dah cincin tu. Dah dapat cincin. Boleh ambil bang? Boleh Tahniah. Kalau nak buat cincin datang dekat bus kat Mardi sini. Kalau tak tasik pedu kat Kedah tu. Tasik pedu. Kita boleh mancing kat houseboat abang ni. Lepas tu kita boleh cari pedu lepas. Nak berbadu je kan? Berbadu okey. Berbadu okey. Itu lain bang.
sekarang ni saya nak membanting padi. Kat sini pun bukan saja anda semua boleh orang kata tengok tempat-tempat mana yang boleh pergi agrotourism kan, tapi kat sini pun ada juga untuk macam mana kita nak banting padi. Ini cara tradisional. Banting kan ni bang? Sini? Betul. Oh sini? Buat lagi? Buat sangat? Terabur? Ya betul. Pergi Gunung Ledang bukan mandi dekat air terjun ni, tapi kita boleh juga pergi ke sawah ring ni. Kita boleh kata belajar macam mana orang dulu buat padi. Salah cakap padi. Kepada anda semua yang baru nak datang ke Mama Amsterdam ni, boleh datang ke mana? Ini adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan, premis perniagaan. Terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil. Sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20%. Prestasi ekonomi Malaysia pada suku kedua yang tumbuh pada kadar 8.9% menunjukkan momentum pemulihan ekonomi negara di landasan tepat. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Iwan Shah Zainal Abidin berkata ia disokong permintaan domestik yang kukuh dan peningkatan dalam pelaburan swasta. Contohnya peningkatan dalam gaji minimum dan juga bantuan-bantuan inisiatif BKM, Bantuan Keluarga Malaysia yang diberikan dan juga inisiatif pengeluaran khas KWSP yang mana ini telah pun meningkatkan kuasa beli pengguna dan dapat merancangkan lagi permintaan domestik dari segi penggunaan swasta ataupun perbelanjaan pengguna. Dan kita lihat secara keseluruhannya apa yang dilihat sektor-sektor yang begitu penting kepada negara, contohnya sektor perkhidmatan dan juga sektor perkilangan merekodkan pertumbuhan yang agak baik. Begitu juga kita lihat dari aspek pelaburan. Kerancakan ekonomi mula dapat dilihat apabila sempadan negara mula dibuka pada 1 April lalu di samping dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan. Google Cloud mengumumkan rancangannya bagi menubuhkan rantau awan atau Cloud Origin pertamanya di Malaysia sebagai memenuhi permintaan perkhidmatan awan yang semakin meningkat. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, cadangan penubuhan itu bukan sahaja melengkapkan inisiatif digital negara, malah turut memperkasakan perniagaan dan individu. It's a sign that our private-public sector partnership approach is also attracting the right high-quality investments in digital infrastructure and is on track to reach our target of 70 billion ringgit by 2025. Beliau berucap pada majlis Google Cloud mengumumkan rancangan untuk rantau awan pertama di Malaysia di ibu negara secara maya. Dengan perkembangan itu, Google Cloud memperkukuhkan pelan tindakan My Digital kerajaan yang bermatlamat untuk mencapai ekonomi digital yang menyumbang 25.5% daripada KDNK Malaysia menjelang tahun 2025.
Mengambil kira potensinya yang mempunyai permintaan pasaran tumpuan khusus, kerajaan telah bersetuju membenarkan pengambilan tambahan pekerja asing bagi industri sarang burung walit. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Rona Kiandi berkata lebih 2,000 orang diperlukan bagi menampung kekurangan pekerja dalam industri berkenaan. Sebelum ini kita tak ada spesifik kelulusan untuk industri. Ini kerana industri sarang burung walit merupakan satu industri yang berkembang, pesat, yang juga telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan industri memerlukan sejumlah pekerja yang agak besar dalam setiap kilang pembersihan sarang burung ini sebelum diekspor. Sehingga 31 Disember 2021, industri tersebut telah menggaji seramai 2,213 pekerja, meliputi 1,073 pekerja tempatan dan 1,140 pekerja asing. Datuk Seri Dr. Ronald berkata demikian selepas melancarkan sistem MyWallet untuk kegunaan pengusaha sarang burung walit tempatan bersempena Maha 2022. Kita semula komponen kenderaan terbiar mampu menjana nilai ekspor sebanyak 10 bilion ringgit. Selaras Dasar Automotif Nasional 2020, ia akan memperkasa industri pembuatan dan kita semula negara selain menyelesaikan pengurusan kenderaan akhir hayat ELV kerana komponen automotif ditukar kepada suatu produk lain. Jadi timely kita mau melihat bagaimana industri ini dapat berkembang dan kita menjemput sektor seperti MARA ni, Malaysian Automotive Recycle Association ni, dan juga beberapa persatuan-persatuan lain yang ada kaitan dengan komponen-komponen vehicle ni tampil untuk membantu kita merangka bagaimana industri recycle ini ataupun komponen yang kita boleh guna semula berkembang dalam negara kita dan untuk kegunaan dunia juga, kerana 70% daripada barang-barang yang kita dismantle ni sekarang ni dieksport semula ke negara lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri MOU antara UTM dengan Malaysia Automotive Recyclers Association bagi membentuk konsortium penyelidikan ELV. Konsortium itu turut bekerjasama dengan UKM dan UTM. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meski masih bersama berita perdana. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berhubung RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 akan dibuat minggu depan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pihaknya akan mendengar pandangan ahli-ahli jawatankuasa berkenaan sebelum diundi di Dewan Rakyat. Cuma nak kena perhalusi sedikit dia punya peruntukan secara teliti. Dia nak tengok kepada penguasaan dan juga tahap denda dan sebagainya. Itu kita boleh bincang. Tapi janji, insyaAllah kita dapat sokongan. Pada 2 Ogos lepas, Dewan Rakyat telah bersetuju merujuk RUU berkenaan ke Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen untuk membuat syur-syur penambahbaikan. Jawatankuasa perlu menyediakan penyata cadangan penambahbaikan RUU berkenaan dalam tempoh sebulan. RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 bertujuan melarang menjual produk tembakau dan peranti merokok kepada mereka yang lahir dari 1 Januari 2007 berkuat kuasa pada 2025.
Jabatan Penyiaran menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan menerusi program Hogoh Pahang 2022 bermula hari ini sehingga 14 Ogos bertempat di Sungai Koyan, Lipis, Pahang. Program kemasyarakatan itu dimulakan dengan acara konvoi bermotosikal bermula dari Angkasa Puri ke Kuala Lipis yang turut disertai Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Konvoi motosikal berkuasa tinggi turut disertai 18 ahli kelab motosikal RTM-BC. Perjalanan sejauh 170 km dari Angkasa Puri mengambil masa 3 jam untuk tiba di Bandar Warisan Kuala Lipis. Konvoi RTM-BC berhenti rehat di beberapa lokasi menarik di laluan Kuala Lumpur ke Lipis, termasuk di daerah Bentong, Pahang. Ketika berhenti rehat di Medan Selera Bentong, Datuk Cik Roslan yang pernah menjawat jawatan penolong pegawai daerah Bentong mengimbau kembali detik-detik beliau bertugas di daerah tersebut pada tahun 90-an. Beliau bangga kerana daerah Bentong kini berkembang pesat. Program Hogoh Pahang 2022 akan membuka tirainya dengan penganjuran Forum Mokarobin malam ini. Forum bertajuk Merdeka Dunia, Merdeka Akhirat menampilkan penceramah tersohor Datuk Badli Shah Alauddin dan PU Riz. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Baik, kita bersama dalam edisi Sukan bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan Syairul. Sumbangan yang di Pertuan Agong bersama FIFA dihargai. Skuad hoki dalam Dewan Wanita mara ke separuh akhir. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. FIFA akhirnya mengesahkan bahawa Piala Dunia 2022 di Qatar akan bermula pada 20 November ini, sehari awal daripada jadual asal. Perkara tersebut diputuskan selepas badan induk tersebut mendapat persetujuan dalam kalangan ahli gabungannya. Perubahan tersebut telah ditandatangani oleh jawatankuasa yang terdiri daripada Ketua 6 Konfederasi Serantau FIFA dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Berdasarkan jadual asal, aksi pertama Qatar menentang Ecuador pada 21 November, manakala majlis perasmian berlangsung sehari sebelum sepak mula tersebut. Kebiasaannya majlis perasmian bagi kejohanan tersebut akan berlangsung sebelum aksi pertama Piala Dunia. Sementara itu, Kerajaan Qatar menjemput Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bil Shah untuk berangkat menyaksikan Piala Dunia Qatar 2022 di Doha. Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadril Syamsuddin berkata, pelawaan disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Qatar yang membuat kunjungan hormat menghadap Al-Sultan Abdullah di Istana Negara. Seri Paduka merupakan anggota Jawatan Eksekutif Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dari 2015 hingga 2019. Qatar juga merupakan negara Islam dan negara Asia Barat pertama dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Lawatan rasmi Sheikh Mohammed susulan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Qatar pada Mac lalu serta sebagai persiapan awal untuk lawatan negara oleh Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ke Malaysia pada 2023. Sheikh Mohammed turut jadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri dan sebelum membuat pertemuan berasingan dengan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Saudara, pelbagai hadiah dan aktiviti menarik bakal menanti pengunjung program menjelang sepak mula Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang akan berlangsung esok hingga Ahad ini di Piazza Pavilion Bukit Jalil. Bukan itu sahaja, mereka yang bercita-cita menjadi pengulas sukan juga berpeluang menyalahkan bakat masing-masing. Program anjuran bahagian program TV RTM itu turut akan dimeriahkan dengan kehadiran pemain bola sepak bawah 19 tahun kebangsaan Zuri Hakim Zafran serta Nazirul Azim Zamzuri dan Al-Kausal Jarrah daripada skuad bawah 17 tahun negara. Beberapa segmen, antara segmen di sini adalah seperti Games Corner
Games Corner ni kami letakkan segalanya segalanya mengenai bola sepak. Di sini kami ada letak sini tag ball, di sini ada boleh anda cuba di sini tag ball, football dan juga paper ball, iaitu di mana kalau zaman-zaman macam zaman saya lah zaman saya bola sepak kertas tu. Bola sepak kertas tu kami akan sediakan untuk anda jika berminat untuk mencuba. Dan selain itu, apa yang menarik kepada sesiapa yang berminat untuk mencuba nasib sebagai pengulas sukan boleh juga hadir di sini. Kami ada sediakan di sini Talents Corner. Ia bakal dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa kepada penduduk sekitar Lembah Kelang. Ayuh meriahkan program menjelang sepak mula Piala Dunia FIFA Qatar 2022 ini. Baik, ini perkembangan terbaru melibatkan pasukan bola sepak kebangsaan. Skuad Harimau Melaya secara rasmi akan menentang Thailand, Tajikistan dan Trinidad dan Tobago pada siri perlawanan antarabangsa Tier 1 di Chiang Mai, Thailand. Ia dijadual berlangsung pada 20 hingga 26 September ini. Saingan tersebut dilihat lebih mencabar buat skuad bimbingan Kim Pan Gon kerana ketiga-tiga negara itu berada di ranking lebih tinggi berbanding Malaysia. Ketika ini Malaysia menghuni kedudukan ke-147 sementara Thailand di ranking ke-111, Tajikistan 108, manakala Trinidad dan Tobago menduduki ranking ke-101 dunia. Menurut Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan Gon, peluang berdepan negara di ranking lebih baik sudah pasti akan digunakan sepenuhnya barisan pemain untuk meningkatkan lagi prestasi dan kualiti permainan pasukan negara. Berdasarkan format kejohanan, perlawanan akan bermula di peringkat separuh akhir untuk menentukan dua pasukan ke final. Sementara pasukan tewas akan bermain dalam penentuan ketiga dan keempat. Siri perlawanan antarabangsa itu dianjurkan Persatuan Bola Sepak Thailand FAT dan bakal berlangsung di Stadium 700th Anniversary di Chiang Mai. Kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022. Skuad wanita negara mengesahkan slot ke separuh akhir dengan penuh bergaya selepas membenam Singapura 6-0 pada aksi terakhir kumpulan B di Bangkok. Beraksi di Stadium Tertutup Huamak, skuad bimbingan Muhammad Rodani Zamad Razi membuka jaringan menerusi gol padang Fazila Sylvester Silin pada minit ke-19. Sebelum dua gol diraih Nuraini Abdul Rashid dan satu lagi dijaring Putri Nur Batrisya Nur Nawawi. Pesta gol skuad negara diteruskan lagi pada suku terakhir. Perlawanan menerusi pukulan sudut penalti masing-masing oleh Irwin Husin dan Kasidah Najwa Muhammad Halimi pada minit ke-33 dan minit ke-34. Menanti skuad negara pada pusingan separuh akhir pasukan Indonesia atau Kazakhstan yang akan bertemu dalam aksi terakhir kumpulan A hari ini. Berjuang untuk negara di bawah naungan Jalur Gemilang dan Semangat Lagu Negaraku, semangat juang atlet-atlet negara yang bersaing di Tamasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 di Ubon Ratchathani, Thailand baru-baru ini disemarakkan lagi apabila berlangsung dalam bulan kemerdekaan. Kita ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Kejohanan AUG berlangsung di Ubon Ratchathani dari 26 Julai hingga 8 Ogos. Panjang tempoh berkenaan, Lagu Negaraku berkumandang sebanyak 49 kali, susulan kejayaan kontingen negara meraih 49 pingat emas. Actually kalau naik tu podium kan, you tengok bendera sendiri naik, and then tu feeling actually I rasa saya nak nangis, tapi you pun macam wah sangat proud sebab you tengok tu bendera naik, lepas tu you boleh dengar tu lagu negaraku kan, tu ya tu rasa saya. Yeah. I was very proud to be able to represent my country, Malaysia. It's not like you will get any opportunities like walking into you to be able to represent your country, and so I'm very proud to be able to stand on the podium and place first place as well as sing Negaraku, and yeah, like I'm just really happy and proud of my country. Tidak dinafikan terdapat 1001 cabaran yang perlu ditempuh atlet sebelum berjaya mencipta kejayaan. Memang orang kata badan saya memang tak sihat lah. Tapi bila dah time tengah lari tu memang saya cakap go je lah, pergi je lah. Apa pun nak jadi pun tu tak payah fikir lah.
Saya rasa memang happy lah, memang bangga lah. Sebab bukan senang untuk saya nak menang ni. Dan saya tadi pula dengan keadaan tak saya dapat pula buat PB. Personal record saya, so saya rasa memang sangat happy lah. Memang rasa sepanjang lagu Negaraku dimainkan tadi memang rasa sebab di hati, sebab memang kita tak berada di Malaysia dan kita berjaya dan saya berjaya berkumandangkan lagu Malaysia, lagu Negaraku di bumi Thailand ini sendiri dan disaksikan oleh ramai penyokong. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Jalur Gemilang dan lagu Negaraku adalah wadah kebanggaan kita sebagai warga negara Malaysia. Dua elemen ini menjadi azimat buat para atlet untuk terus berjuang dan berkorban demi memertabatkan nama Malaysia. Muhammad Zamir Surani, RTM. Baik, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 12 Ogos 2022. Program menjelang sepak mula Piala Dunia FIFA Qatar 2022 berlangsung di Piazza Pavilion Bukit Jalil esok dan Ahad bermula jam 9.30 pagi hingga 6 petang. Orang ramai dijemput memeriahkannya dan pelbagai hadiah menarik juga menanti anda. Saya Syarul Islam, salam keluarga Malaysia, salam sukan untuk semua. Baik, dalam hashtag malam ini kami ada cerita tentang ular tertelan bola golf. Ya, juga cerita tentang ikan serigala laut. Saksikan dalam hashtag. Pusat Hidupan Liar Colorado Utara berkongsi cerita seekor ular terpaksa diberi bantuan kecemasan selepas tertelan 2 biji bola golf. Reptilia berkenaan dipercayai menelan bola golf terbabit kerana menyangka ia telur ayam. Ular tersebut dijumpai kembung dalam reban ayam penduduk. Ini pula aksi seorang nelayan menangkap seekor ikan serigala laut yang pastinya bukan mudah. Ikan itu dirakam beberapa kali cuba menggigit tangan nelayan berkenaan. Deretan gigi yang tajam dan keluasan mulutnya menggerunkan. Ikan dilepaskan semula ke laut setelah diberi makan udang galah. Berita perdana 12 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Ya. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia.